berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Oke, kali ini kita akan tengok sejarah tindakan 2, di mana tajuknya ialah Bab 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Oke, jadi kalau kita tengok di dalamnya ini ada 2 tajuk kecil, subtajuk. Jadi kita akan tengok dulu bab 2.1 Sistem Pemerintahan. Jadi kita akan tengok dulu pengenalan untuk sistem pemerintahan. Jadi kalau kita tengok, kebanyakan kerajaan alam Melayu ini mengamalkan sistem beraja. Jadi di mana sistem beraja ini boleh dibahagi kepada 2, iaitu di peringkat pusat dan satu lagi di peringkat wilayah. Jadi untuk kerajaan Funan, rajanya ini dianggap sebagai kurung benam, iaitu bermaksud raja gunung. Selain dari itu, raja di kerajaan Funan ini juga merupakan raja diraja, iaitu bermaksud raja segala raja, dan juga cakrawati yang bermaksud pemerintah alam sejagat. Untuk peringkat pusat, raja dibantu oleh golongan agama dan juga tentera. Sementara untuk wilayah pula terbahagi kepada 7, iaitu di mana diketuai oleh putera raja yang merupakan raja kecil. Ya, jadi kita tengok kerajaan kedua, iaitu kerajaan Champa. Ya, jadi untuk Champa, rajanya ini merupakan raja diraja, di mana rajanya ini juga adalah mulia dan suci kerana dikaitkan dengan Dewa Siva. Jadi untuk peringkat pusat, raja dibantu oleh pembesar, di mana pembesar ini bertanggungjawab untuk mengutip cukai, menjaga keamanan, mengukuhkan pertahanan. Sementara untuk peringkat wilayah pula terbahagi kepada 5, iaitu Indrapura, wilayah Amarawati, wilayah Wijaya, Kautara, dan juga Panduranga. Kerajaan ketiga yang akan kita tengok adalah kerajaan Sriwijaya, di mana rajanya ini adalah dianggap sebagai bodhisattva, iaitu raja sebagai wakil Buddha di bumi. Pada masa yang sama juga, raja untuk kerajaan Sriwijaya ini adalah raja di gunung dan juga maharaja di pulau. Sementara untuk peringkat pusat, raja dibantu oleh Yuva Raja, iaitu putera mahkota, Pati Yuva Raja, iaitu raja muda, dan juga Raja Kumara, iaitu kerabat dirajalah ataupun pewaris raja yang seterusnya. Selain dari itu, raja juga dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim, penjaga harta kerajaan. Untuk peringkat wilayah pula dibahagi kepada 2, iaitu kedatuan, di mana kedatuan ini bermaksud wilayah ini ditadbir oleh datuk berketurunan raja. Sementara wilayah yang kedua adalah pradatuan, iaitu di mana diperintah oleh datuk bukan berketurunan raja. Seterusnya kita tengok kerajaan Angkor. Untuk Angkor, raja ini adalah dewa raja, di mana raja dikaitkan dengan dewa, dan kuasa kedua dan ketiga selepas raja adalah permaisuri dan juga raja muda. Di peringkat pusat untuk kerajaan Angkor, raja dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab,
di dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan juga perbendaharaan, iaitu kewangan lah. Okay, untuk wilayah pula terbagi kepada 4, iaitu wilayah, daerah kecil dan juga peringkat kampung. Okay, kerajaan yang seterusnya adalah Kerajaan Majapahit, di mana untuk Kerajaan Majapahit, rajanya ini adalah Maharaja Sri Bantara. Pemerintahan peringkat pusat, raja dibantu oleh Sabta Prabu yang merupakan majlis penasihat diraja, iaitu kerabat diraja, dan raja dibantu juga oleh pembesar. Peringkat wilayah terbahagi kepada 14 wilayah, di mana setiap wilayah ini dipecahkan kepada kabupaten, kawadanan, pakuan, kebuyutan, iaitu daerah kecil dan juga kampung. Jadi untuk pengetahuan semua, di Majapahit ini wanita mempunyai status yang tinggi, sehingga ada di kalangan mereka ini menjadi Sabta Prabu, dan ada yang dilantik menjadi raja. Untuk Kedatua pula, raja dibayangi oleh kebanyakan kerajaan besar yang ada di alam Melayu, terutamanya Kerajaan Sriwijaya. Jadi untuk pemerintahan peringkat pusat mempunyai ketua, di mana ketuanya ini menguruskan perdagangan dan juga keagamaan. Di bahagian wilayah pula menjadi sebahagian peradatuan Kerajaan Sriwijaya apabila Kerajaan Kedatua ditakluki oleh Kerajaan Sriwijaya. Seterusnya, kerajaan terakhir, Kerajaan Alam Melayu yang terakhir adalah Kerajaan Ganggang Nagara, di mana kalau kita tengok untuk Kerajaan Ganggang Nagara ini serta pemerintahannya tidak jelas. Namun demikian, kajian mengatakan Ganggang Nagara ini adalah sebuah kerajaan yang mempunyai sistem pemerintahan beraja. Jadi untuk pemerintahan pusat pula, raja berperanan untuk memajukan perdagangan dan menjaga hak ehwal keselamatan. Jadi sebagai rumusannya, mari kita tengok. Raja merupakan tonggak penting dalam sistem pemerintahan, di mana kalau kita tengok, raja ini berperanan untuk membangunkan kerajaan alam Melayu. Jadi kita nampak di dalam sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu, sistemnya adalah satu sistem yang teratur. Di mana kalau kita tengok susunan ataupun hierarki kuasa ini, raja mempunyai kuasa di puncak. Kemudian raja ini dibantu oleh pembesar pusat dan juga di bahagian pemerintahan wilayah juga. Jadi secara tidak langsung ini berjaya mewujudkan kestabilan dalam kerajaan alam Melayu itu. Jadi cikgu rasa setakat ini saja perkongsian kita pada video kali ini. Semoga video ini akan dapat memberikan manfaat pada anda. Jadi latihan cikgu tinggalkan di ruangan deskripsi video. Semoga pelajar akan dapat membuat penilaian kendiri. Itu saja. Terima kasih kerana menonton. Bye.